Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Tiada sebarang kegiatan sorok minyak masak paket untuk dijual kepada warga asing. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh memaklumkan hasil siasatan mendapati insiden yang tular di media sosial adalah disebabkan salah faham. Apabila 3 paket itu lihat yang selebihnya itu diletak di bawah kaunter. Jadi kebetulan pembeli yang selepasnya itu meminta untuk membeli dan ianya diambil daripada bawah kaunter untuk dijual. Sebelum ini tular, video membabitkan pekerja warga asing yang didakwa menyimpan stok minyak paket di sebuah pasaraya. Fasiliti pertanian perlu diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan di negara ini. Ketika ini, pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif dan penguatkuasaan dalam pelbagai aspek untuk memastikan bekalan beras stabil serta mencukupi dalam pasaran. Bendahari Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA Nur Ashikin Aminuddin berkata langkah menangani isu bekalan makanan dalam tempoh pandemik COVID-19 boleh dijadikan sumber rujukan bagi mengatasi masalah itu. Jadi sepatutnya kita dah mula perkukuhkan fasiliti yang ada untuk kita produce beras tempatan kita 100% sebenarnya. Sufficient. Kita tak perlu bergantung pun dengan negara import. Jadi saya harap tak ada cara lain. Kita perlu pertingkatkan kita punya pengeluaran beras tempatan kita sendiri. Di Negeri Sembilan, orang ramai dinasihatkan tidak membuat pembelian panik dan hanya membeli ikut keperluan. Exco S. Virapan berkata bekalan beras putih tempatan mencukupi. Dekat Negeri Sembilan, bekalan memang cukuplah untuk diberikan. Cuma saya nasihatkan kepada pengguna di Negeri Sembilan, jangan buat panic buying lah. Kalau buat panic buying, memang stok tu habis masa mereka isi dekat kedai runcit ataupun mall lah. Jadi itu nasihat saya lah. Stok cukup, jangan beli buat beli panic buying lah. Tambahnya, pembelian panik boleh menyebabkan gangguan rantaian bekalan setempat. Beliau ditemui pemberita selepas membuat pemeriksaan stor simpanan beras sebuah syarikat pembekal beras di Kuala Sawah Rantau. Dalam pada itu, Pengarah Pejabat Kawal Selia Padi dan Beras Cawangan Negeri Sembilan, Irwan Ahmad Rejab berkata, secara keseluruhan sebanyak 3,500 tan beras sebulan diperlukan di Negeri Sembilan dan pihaknya mendapatkan bekalan dari luar secara konsisten bagi memenuhi keperluan itu. Kita terima sebanyak 6 aduan lah. Kebanyakan di Seremban lah. Jadi aduan tu mengatakan bahawa bekalan beras tempatan tiada lah. Dan kita buat pemantauan di sekitar tu memang bekalan memang berkurangan lah. Jadi kita telah mengarahkan pembekal untuk hantar dengan segera lah. KPDN Negeri Sembilan telah melakukan 167 pemeriksaan di bawah Opjamin meliputi Pasar Raya Besar, Pasar Raya, Pasar Mini, Kedai Runcit pada 7 Julai hingga 14 September. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM beri jaminan pastikan bekalan ikan di seluruh negara tidak terputus menjelang peralihan monsun Timur Laut tidak lama lagi. LKIM telah merangka persiapan dengan mewujudkan pusat pengumpulan stok ikan. Kita telah tubuhkan task force untuk melihat kepada keperluan bekalan ikan yang terasa cukup di pasaran. Kita tahu kita akan berhadapan dengan monsun. Task force telah ditubuhkan di pihak LKIM untuk melihat bagaimana untuk kita pastikan chain of supply itu tidak terputus, bekalan ikan itu sentiasa ada dan juga kita ada stok simpanan lah. Sebab LKIM, pihak LKIM sendiri kita ada quorum kita, peti sejuk kita. Cuma bagaimana kita nak memastikan
peti sejuk itu dipenuhi dengan ikan yang sentiasa ada. Jadi task force telah ditubuhkan dan kita akan melihat pada keperluan bagaimana kita nak pastikan bekalan ikan ini sentiasa ada. Terdahulu, beliau menyampaikan bantuan peralatan penangkapan ikan kepada 50 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Langat sempena program Ramah Mesra Madani. Bantuan ini kita akan menggunakan pada bot-bot saya yang keluar ke laut. Kita mendapat tangkap ikan yang baguslah. Beri jaring lah, beri enjin, sumpan sikit enjin dosa lah. Kalang-kalang ikan tak memberi minyak pun tak sumpan di wang memberi minyak. Alhamdulillah dapat kerajaan bantu kita dengan dapat tong ikan apa semua, dapat kita menambah baik tong-tong kita yang lama untuk kita isi ikan yang kita hasil yang kita dapat dari laut kan. Dan lampu-lampu lanting dah bagi peti kecemasan dengan life jacket untuk kita keselamatan di laut. Pelaksanaan projek pembangunan dan penyelenggaraan sekolah daif sentiasa dipantau. Tujuannya memastikan ia berjalan lancar dan selesai mengikut jadual. Perkembangan ini kita pantau dan kita nak pastikan dia mengikut timeline yang kita nak lah. Walaupun ada hiccup, ada beberapa kelewatan, tetapi dia masih boleh kita teruskan kerana kita ada pemantauan-pemantauan. Kita ada pasukan pemantau. Beliau ditemui selepas meninjau pelaksanaan projek penyelenggaraan Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong di Serian. Tahun ini pihaknya meluluskan projek pembangunan dan penyelenggaraan 417 sekolah daif seluruh negara. 78% daripadanya melibatkan sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Langkah penyelesaian isu menara telekomunikasi tiada piring di Sarawak diumum sebelum hujung bulan ini. InsyaAllah saya harap dalam masa sebelum hujung bulan, sekiranya semua berjalan dengan lancar, akan ada satu pengumuman baik ya, untuk menyelesaikan dengan kita harap secara menyeluruh masalah Naked Tower yang telah lama membelenggu rakan-rakan di Sarawak. RM3 juta dana kandungan digital diperuntuk Kementerian Komunikasi dan Digital kepada pemain industri kreatif Sabah dan Sarawak. Turut ditawarkan diskaun 20% untuk sewaan dan kemudahan penggambaran di Finas selama 6 bulan. Saya berharap dana kandungan digital sebanyak RM3 juta yang kita umumkan tadi beserta dengan diskaun yang kita berikan akan dapat memberi satu suntikan semangat dan menjadi pemangkin kepada penghasilan lebih banyak kandungan ataupun konten dari Sabah dan Sarawak. Beliau ditemui pemberita pada majlis perasmian program seminar Fast Track How to Be a Content Creator serta pembukaan studio soundstage Finas Sarawak di Auditorium Finas, Kuching. Lebih 9,500 maklum balas awam diterima melalui portal cadangan belanjawan 2024 setakat ini. Cadangan meliputi bidang-bidang kelestarian ekonomi seperti pemeliharaan persekitaran, ekonomi hijau, tata kelola dan pendigitalan. Turut dikemukakan penambahbaikan tadbir urus fiskal serta langkah-langkah untuk memajukan industri sedia ada seperti industri kreatif dan pelancongan. Susulan sambutan menggalakkan Kementerian Kewangan melanjutkan tempoh mengemukakan cadangan bagi belanjawan 2024 sehingga 22 September ini. Maklum balas boleh dinyatakan melalui portal cadangan belanjawan 2024 Kementerian Kewangan. Sementara itu, setakat 13 September, siri jelajah belanjawan 2024 telah diadakan di 9 negeri diterajui kedua-dua Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan dan Steven Sim Chee Kiong. Turut diadakan 24 sesi libat urus yang disertai lebih 7,000 peserta dari Dewan Perniagaan, pakar ekonomi, teknorat, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam.
Selepas Kuching, Jelajah Belanjawan 2024 akan bersambung di Perak, Selangor dan Labuan sebelum berakhir pada 22 September ini. 54.5 juta pelawat domestik direkodkan bagi suku kedua 2023, peningkatan 20% berbanding suku sama tahun lalu. Berbanding suku pertama tahun ini pula, ia meningkat 12.2%. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin memaklumkan prestasi pelancongan domestik mempamerkan pertumbuhan positif pada 2022. Perbelanjaan pelancongan berjumlah 64.1 bilion ringgit dengan merekodkan 171 juta ketibaan pelawat domestik. Selari prestasi pelancongan domestik, semua negeri mencatat peningkatan dari segi volume dan jumlah terimaan selepas pandemik COVID-19. Selangor mencatat terimaan pelancong domestik tertinggi berjumlah 8.73 bilion ringgit, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7.73 bilion ringgit. Membeli belah merupakan komponen terbesar daripada jumlah terimaan bagi semua negeri, disusuli makanan dan minuman serta pembelian bahan api kenderaan. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS telah melepasi sasaran jualan 2.5 bilion ringgit. Menurut pengerusi Matrade, Datuk Seri Rizal American Nine American, ia menunjukkan peningkatan memberangsangkan di sebalik ekonomi dunia yang berkembang sederhana. Kalau tahun lalu yang kita perolehi, kita meletakkan sasaran 1.9 bilion. Alhamdulillah kita capai 2.4 bilion. Tapi pada tahun 2023, setakat saya bercakap atau setakat semalam lah, kita telah pun mencapai ataupun telah pun mencecah jumlah 2.5 bilion. And it is still counting as I speak now. Maknanya bila mana ia di audit dan juga dibuat secara konklusif, jumlah dia pastinya meningkat daripada 2.5 bilion. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Anugerah MIHAS 2023 di Ibu Negara. Tambah beliau, industri halal dilihat sebagai industri yang boleh menyumbang kepada peningkatan ekspor Malaysia secara keseluruhan. Ini dibantu program penyumberan antarabangsa yang menggalakkan pertemuan antara pembeli antarabangsa dan pengeksport Malaysia bagi proses penawaran produk dan perkhidmatan. Dalam pada itu, MIHAS 2023 yang menutup tirainya semalam menerima lebih 45,000 pengunjung. Jumlah itu melebihi sasaran 35,000 pengunjung sepanjang 4 hari penganjuran mulai Selasa lalu. Penganjuran MIHAS wajar diteruskan kerana ia platform terbaik mempromosi serta memperluas akses pasaran produk dan perkhidmatan patuh syariah. I came here to get information what is going on in halal system in the Muslim world. Here so many participants from all over the world. Pengunjung-pengunjung yang datang pun datang banyak dari luar negara dan juga dari dalam negara sendirilah, yang mana diorang ni terdiri daripada buyer-buyer yang potensial untuk nak bawa produk ni ke peringkat global. Bagi menarik lebih banyak penyertaan pada edisi seterusnya, usaha mempromosi jenama MIHAS akan dipergiat terutama di platform antarabangsa. Kita akan membawa MIHAS di dalam pameran-pameran antarabangsa ikonik yang besar, contohnya macam di Sayul Paris, di Anugerah Germany, di Gulf Food di Dubai, di mana jenama MIHAS tu kita akan ada pavilion kita MIHAS akan berada di pameran tersebut. Hai, ayo rakyat Malaysia, jom kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023, 7 malam sempena sambutan Hari Malaysia 2023. Pelbagai acara dan persembahan menarik, antaranya persembahan pembukaan tarian kontemporari berkonsepkan Soul of Malaysia, persembahan khas musikal Segulai
Sejalai dan saksikan juga persembahan artis-artis terkenal tanah air. Jangan ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Ikuti siaran langsung menerusi semua stesen penyiar atau menerusi Facebook Live @Kementerian Komunikasi dan Digital dan Merdeka 360. Sambutlah Hari Malaysia 2023 dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Maklumat lanjut sila layari www.merdeka360.my. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sebulai sejalai. Bella bersua kembali. Jangan jadikan masjid dan surau gelanggang pertelagahan politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, apabila masjid dan surau dilibatkan dengan kancah politik kepartian, ia akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat selain mencemarkan institusi itu sebagai zon bebas. Beliau mengingatkan semua pihak perlu akur serta menghormati titah sultan agar tidak menyalahgunakan masjid dan surau untuk aktiviti berbentuk politik kepartian. Tambahnya, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah diarah memantau masjid dan surau selain mengambil tindakan berpandukan lunas undang-undang sekiranya ada pihak melanggar peraturan serta undang-undang. Beliau berharap semua pihak menghormati agensi berautoriti demi menjaga kemuliaan institusi masjid dan surau serta menjamin kesejahteraan negara. 100 buah taman bimbingan kanak-kanak tabika kemas di seluruh negara terpilih menyertai program perintis Hufaz Cilik. Buat permulaan, ia melibatkan 14 buah kelas dengan sasaran 1,400 kanak-kanak tahun ini. Pengarah bahagian pendidikan awal kanak-kanak kemas Hanisah Saidin berkata 10 daripada tabika tersebut adalah di Terengganu. Program tabika Peratahfiz Kemas itu diwujudkan dengan kerjasama Yayasan Pahang merangkumi pengisian modul, perkongsian teknik hafazan terbaik, pemantauan dan latihan. Modul itu nanti memang kita sedang bekerjasama dengan Yayasan Pahang sebab Yayasan Pahang pun memang telah ada modul yang mereka telah guna pakai dan terbukti telah berkesan. Jadi kita telah menjalinkan kerjasama dengan Yayasan Pahang untuk melaksanakan modul hafazan itu. Semua negeri memang akan ada tabika yang menyertai projek rintis dan berdasarkan apa yang saya katakan tadi, sebanyak 10 buah akan melibatkan negeri Terengganu. Manakala bilangan-bilangan yang lain itu di negeri lainlah. Beliau merasmikan majlis penutup Hari Potensi Tabika Kemas dan Healthy Bright Kids di Kuala Nerus. 500 peserta menyertai seminar Zikra Ar-Rasul bersempena Rabiul Awal Bulan Menghayati Sirah yang dianjurkan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Seminar merupakan kesinambungan dari kempen Perlis Berzikir yang telah dilancarkan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail pada 18 Mac tahun lalu. Mufti Negeri Perlis, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin memaklumkan Perlis Berzikir adalah kempen mengajak rakyat Perlis yang beragama Islam mengamal dan memperbanyakkan zikrullah seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kehidupan seharian. Antara program yang berlangsung adalah pembentangan agamawan dari Thailand dan Forum Khas Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa dan iktibar. Majlis disempurnakan Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli di Mes Pegawai Kanan Polis Perlis. Perbincangan isu pendidikan dan perkongsian kepakaran. Konvensyen Majlis Guru ASEAN ke-37 berlangsung di Putrajaya disertai 7 negara anggota ASEAN juga disertai Korea Selatan.
Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Aminuddin Awang berkata, konvensyen membincangkan isu pendidikan pada masa akan datang selari dengan tema Leading the Future of Education. Kita akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan pendidikan kita. Apa yang sepatutnya kesediaan negara-negara ini dalam memastikan bahawa generasi akan datang terdiri daripada generasi yang kalis cabaran kepada masa hadapan. Mereka mampu untuk mengadaptasi cabaran-cabaran dunia pada masa akan datang. Dan itulah antara perkara yang akan dikongsikan oleh tenaga-tenaga pakar daripada pelbagai negara. Beliau berharap konvensyen ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru di negara ASEAN dan juga Korea Selatan. Seramai 720 peserta dari 8 buah negara terlibat. Berita luar negara, sekurang-kurangnya 50,000 rumah ranap atau runtuh sebahagian dalam kejadian gempa bumi di Maghribi pada Jumaat. Susulan mesyuarat yang dipengerusikan Raja Muhammad ke-6, Mahkamah Diraja Maghribi dalam kenyataan memaklumkan kerajaan akan memberi bantuan kecemasan bernilai 30,000 dirham atau $3,000 Amerika kepada setiap keluarga terjejas. Sementara bantuan kewangan langsung sebanyak 140,000 dirham atau kira-kira $14,000 Amerika akan diberikan untuk rumah yang roboh sepenuhnya dan 80,000 dirham untuk rumah yang sebahagiannya runtuh. Sekurang-kurangnya 2,946 orang terbunuh dan 5,674 lagi cedera dalam gempa bumi itu. Menurut Institut Geofizik Kebangsaan Maghribi, gempa bumi itu adalah yang paling kuat melanda negara Afrika Utara dalam tempoh seabad. Angka kematian akibat banjir besar yang melanda Derna di Libya meningkat kepada 11,300 orang dengan 11,000 lagi masih hilang. Kebanyakan mangsa yang hilang tertimbus di bawah lumpur dan serpihan atau dihanyutkan ke laut. Situasi di Bandar Derna, sebuah bandar pelabuhan di timur Libya, amat teruk dengan jumlah korban dijangka terus meningkat. Pusat Kecemasan dan Penyelamat Derna telah menaikkan keadaan kecemasan di bandar itu ke tahap tertinggi dan hanya pasukan penyelamat dibenarkan memasuki bandar tersebut. Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pada Khamis mengeluarkan rayuan kilat bernilai 71.4 juta dolar Amerika bagi memenuhi keperluan mendesak rakyat Libya yang menderita akibat banjir yang dahsyat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga mengumumkan bantuan $2 juta daripada dana kecemasannya untuk menyokong mangsa banjir. Baiklah berita sukan, Sabah FC gagal memanfaat kelebihan bermain di halaman sendiri apabila hanya mampu mengikat Perak FC 2-2 pada aksi suku akhir pertama Piala Malaysia 2023 di Stadium Likas malam tadi. Skuad Badak bermula garang apabila pemain penyerang Darren Lock memperoleh gol seawal minit ketiga apabila tandukannya berjaya menewaskan penjaga gol pasukan lawan T. Shahiswaran. Pasukan pelawat bangkit menyeimbangkan keadaan dan tidak menunggu lama bagi merapatkan jurang apabila rembatan kencang pemain import Luciano Goicoechea menewaskan penjaga gol tuan rumah Khairul Fahmi Cik Mat pada minit ke-9.
Rentak permainan semakin rancak dengan kedua-dua pasukan melakukan beberapa percubaan namun gagal menembusi gawang gol lawan masing-masing sebelum kedudukan kekal 1-1 sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Sabah tidak menunggu lama untuk mendahului pihak lawan apabila tandukan Raymond Machado hasil hantaran Sadil Ramdhani berjaya menewaskan penjaga gol Perak menjadikan kedudukan 2-1 pada awal minit pertama separuh masa kedua. Namun kegembiraan penyokong tuan rumah tidak kekal lama apabila skuad The Bosgaurus berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-54 hasil rembatan Wan Zek Haikal Wan Noor dan keputusan kekal sehingga tamat masa kedua. Suku akhir kedua di antara Sabah FC dan Perak FC dijadualkan pada 25 September ini di Stadium Perak Ipoh. Misi mencipta sejarah membawa pulang emas Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China menjadi fokus utama pemain skuad hoki lelaki kebangsaan. Menurut Ketua Jurulatih Arul Sevaraj, beliau bangga dengan semangat juang dipamerkan pemain untuk merealisasikan impian tersebut. Ketika ini, Malaysia belum pernah merangkul sebarang pingat emas hoki lelaki pada Sukan Asia walaupun telah membuat penampilan sejak edisi 1958 di Tokyo. Saya rasa macam nak cakap, it's proud because my captain, my some players dan goalkeepers have openly spoke to the press that they want to win a goal. So it means kemahuan players dah nampak they want to win because they believe they can win. So that's what it makes me a bit more calmer and relaxed. Pada edisi Sukan Asia kali ini, Malaysia diundi bersama tuan rumah China, Indonesia, Korea Selatan, Oman dan Thailand dalam kumpulan B. Manakala juara bertahan Jepun diundi bersama India, Bangladesh, Pakistan, Singapura dan Uzbekistan bagi saingan kumpulan A. Lebih 800 peserta menyertai kejohanan karate terbuka Selangor edisi keempat yang bermula 15 hingga 17 September. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Karate Selangor N. Kishore Kumar, penganjuran kali ini turut disertai 45 persatuan dan kelab di negara ini. Kejohanan berlangsung di Universiti Putra Malaysia UPM Serdang itu mampu menjadi medan mencungkil bakat baharu. Matlamat utama, kita boleh mencukilkan bakat-bakat baru. Itu je untuk negeri Selangor. Kita main point untuk negeri Selangor, kita nak bakat-bakat yang baru untuk mewakili negeri Selangor. Dan platform ini akan satu platform untuk build mereka untuk di arena sukan karate. Pada penganjuran kali ini, sebanyak 75 kategori dipertandingkan mengikut peringkat umur. Piala Malaysia 2023. Kesebelasan utama kini bersedia bagi memburu dominasi takhta terulung bola sepak Malaysia. Sabtu, 16 September, Terengganu FC bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Saya Delila Kadir. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.